Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjat kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Bugha dan Muhyiddin Mistu dan dibaca oleh Abu Anas afallahu anhu wa an walidayh. Al-hadis al-thamin ashar, hadis yang ke-18, taqwallahi ta'ala wa husnul khuluq. Tajuk dianya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan berakhlak mulia, baik akhlak. Dua sifat ini kata orang sinonim. Mana kalau orang yang bertakwa, dia kena baik akhlak. Sebab akhlak itu ada dua, sama ada kita dengan Allah atau kita dengan makhluk. Ada orang bertakwa, takut pada Allah tapi tak peduli dengan makhluk, itu tidak sempurna. Ketakwaan dia mesti ada dua. Kita kena takwa pada Allah Azza wa Jalla dan juga akhlak kita mulia, baik dengan makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Jadi insya-Allah kita baca hadis dulu, hadis matan dia. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasan wa fi ba'din nusakhi hasanun sahih. Maksudnya daripada Abu Dzar Al-Ghifari, nama dia Jundub bin Junadah. Dan Abi Abdurrahman, gelaran dia, nama dia Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dua orang sahabat radhiyallahu anhuma meriwayatkan satu hadis. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutilah, yakni bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Mu ada di mana, takwalah kepada Allah. Itu wasiat yang pertama. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan. Mana kalau kita tersalah buat tak baik, cover balik dengan kebaikan. Tutup yang tak baik itu. Maka kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis ini rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan atau hasanun sahih. Hadis ini dikeluar oleh Imam Tirmizi fi abwabil birri wassilah. Kita pergi kepada lughatul hadis ataupun istilah hadis. Yang pertama, Nabi SAW sebut ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita selalu je dengar
tafsir taqwa ni dah. Tiap minggu kalau pergi masjid dapat je dengar. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Apa makna takwa? Ini menarik untuk kita faham. Apa makna takwa dari sudut lughatan, dari sudut bahasa? Takwa dari sudut bahasa iaitulah mengambil sesuatu sebagai pelindung atau pemelihara yang mencegah kamu atau menjaga kamu daripada sesuatu yang kamu takuti atau yang kamu mengawasi diri kamu darinya. Itu makna takwa ni, maknanya kita cari tempat berlindung. Benteng yang melindungi kita daripada benda bahaya. Itu makna takwa. Dari sudut bahasanya. Maka dari sudut istilahnya, kita kata takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah dengan makna menjalankan segala titah perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu dia panggil takwa secara ringkas. Buat yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang, nama dia takwa. Simple je kan? Simple je dia punya takrif takwa. Tapi kalau kita tengok dalam perbahasan nanti panjang. Tapi secara asalnya begitulah. Haitsu ma kunta. Isu yang kedua, poin yang kedua, lafaz yang kedua, haitsu ma kunta. Naklah kita takut pada Allah Ta'ala di mana saja kamu berada, iaitu dalam apa saja keadaan, masa atau tempat. Sama ada ketika kamu bersendirian, seorangan, tak ada orang, ataupun ketika berada di khalayak ramai, dilihat oleh manusia atau tidak. Kadang-kadang manusia ni berbeza watak dia. Waktu ada orang warak, ya, berjalan tu tertib terning, kata orang. Orang Kelantan kata, jalan tijak semuk tak mampu. Maknanya, tawaduk sangat jalan. Tapi waktu tak ada orang, lain macam pula dia ni. Lompat sana, lompat sini. And langgar SOP, langgar maksiat, semua dia langgar. Ini bahaya. Maknanya, kita bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Apa saja keadaan. Ada orang, tak ada orang, sama bagi kita. Sebab bagi kita Allah ada. Allah melihat. Wa atbi'i dengan makna susuli, iaitu selepas melakukan benda yang tak baik, cepat-cepat bersegera bertaubat, pergi lakukan kebaikan. As-sayyi'ah dengan makna yang keburukan, dosa yang lakukan. Tamhuha, yang menghilangkan kesalahan itu, iaitu kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan yang tertulis dalam buku catatan amalan malaikat, pencatat amalan, dan mengangkat hukuman kerana kejahatan tersebut. Jadi bila orang ini tersalah, dia taubat, dia buat cover dengan benda baik, mudah-mudahan terhapuslah kita punya kesalahan itu. Wa khaliqin nas, yakni bergaullah kita, berakhlaklah kita, berusahalah atas diri kamu untuk berhadapan dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Jangan kita jumpa orang dengan angkuh, sombong, besar kepala dan lain-lain, jangan. Bi khuluqin, dengan akhlak yang baik. Ini kita kena berjaga dengan akhlak yang mulia. Maka akhlak, tabiat atau pembawaan yang lahir darinya, kelakuan dan perangai, itu makna akhlak. Perbuatan sama ada akhlak baik, akhlak buruk. Dia dua-dua tu akhlak belaka. Orang ni kata tak ada akhlak buruk awak ni. Baik para pelajar, kita pergi kepada fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaih. Apakah fiqh hadis? Yang pertama, kita nak pergi sababul wurud. Sebabnya timbulnya hadis ni, apa sebab dia? Sebab dia. Sebab yang pertama, hazihil wasiyah, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dua orang sahabat ini telah diriwayatkan dengan berbagai-bagai jalur makna riwayat, dan berbagai kesempatan dan keadaan. Kadang-kadang satu cerita, 2-3 riwayat. Mana benda tu berulang, berlaku pada orang lain pula. Yang pertama, hadis yang dikeluar oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, besar kitab Tamhid ni. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Muaz ke Yaman. Nabi nak hantar Muaz pergi jadi gubernur, qadi, jadi tuan guru di Yaman.
Maka baginda bersabda, Ya Muaz, ittaqillah. Muaz, bertakwalah kepada Allah. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, berakhlaklah kamu dengan manusia dengan perangai yang baik. Wa idza amilta sayyi'atan fa'atbi'a hasanatan. Kalau kamu tersalah buat tak baik, maka ikutilah dengan kebaikan. Qultu, Muaz pun tanya, radhiyallahu anhu, dia bertanya, Ya Rasulullah, la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah minal hasanat, adakah dia termasuk dalam ucapan ini kebaikan yang boleh menghapuskan kesalahan? Qala sallallahu alaihi wasallam, hiya min akbaril hasanat. Nabi kata ucapan la ilaha illallah ni sebesar-besar kebajikan. Hadis ini dikeluar oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid. Ibn Abdul Bar mengatakan sanaduhu thabit. Maknanya sanad dia sabit. Teguh, maknanya boleh diterima. Alhamdulillah. Kita pergi pula kepada peristiwa yang kedua pula, pesanan Nabi kepada Abu Zar. Tadi kepada Muaz, kan dia dua orang meriwayat hadis ni, Muaz dan Abu Zar. Apa pula pesanan Nabi kepada Abu Zar? Hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad daripada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, katanya dia pergi tanya Nabi SAW, Ya Rasulullah, allimni amalan yuqarribuni minal jannati wa yuba'iduni minan nar. Tengok ni sahabat cerdik tuan-tuan. Dia tak pergi minta projek apa, dia pergi tanya, Ya Rasulullah, ceritakan kepada saya, ajarkan kepada saya amalan yang boleh mendekatkan saya ke syurga, melayakkan saya ke syurga dan menjauhkan saya dari neraka. Nabi kita kata, Ya Muaz, idza amilta sayyi'atan fa'mal hasanah. Wahai Abu Zar, apabila kamu tersalah melakukan benda yang tak baik, maka lakukanlah kebaikan. Tindak atas tu, cover balik. Kerana suatu kebaikan itu akan mendatangkan ganjaran 10 kali ganda seumpama dengannya. Jadi dosa satu ya, bila kita buat baik jadi 10, maka tertutuplah kita punya kesalahan itu. Lalu Abu Zar radhiyallahu anhu bertanya Nabi SAW, adakah kalimah ucapan la ilaha illallah minal hasanat, daripada kebaikan? Maka Nabi SAW jawab yang sama. Nabi kata apa? Hiya ahsanul hasanat. La ilaha illallah ini hasanat yang terbaik. Dalam hadis Muaz, min akbari, terbesar. Maknanya kita kata la ilaha illallah ni yang terbaiknya, yang terbesarnya, yang paling afdal sekali. Sebab tu dia panggil iman tu ada 70 lebih tingkatan. Yang paling tinggi sekali darjat la ilaha illallah. Allahu akbar. Baru kita tahu kalimat tauhid dia kunci daripada tak Islam kepada Islam. Kunci daripada orang tak boleh masuk dalam syurga, dengan kalimah inilah terbukanya pintu syurga untuk orang tu. Maka dia menjadi yang terbaik dan yang terbesar. Hadis Abu Zar ini dinilai sahih dalam Sahih At-Targhib, mengatakan sanaduhu sahih. Baik para pelajar sekalian, kita berpindah kepada isu yang kedua, al-insanu khalifatun mukarramun fil ardi. Manusia ini dilantik oleh Allah menjadi khalifah yang dimuliakan di atas muka bumi. Kita ni khalifah. Kita orang tak kata khalifah Allah. Ada setengah pendakwa dia tulis buku, dia kata manusia ni bukan khalifah Allah, kita khalifah. Mana pegawai, pekerja yang Allah lantik kepada kita atas muka bumi ni, supaya makmurkan bumi dengan benda baik. Jangan kata khalifah Allah, khalifah je, sekat tu. Kalau orang nak kata juga, biarlah kata, tapi kita tak mahu kata. Dan sebab ulama ada yang menegur, kata-kata itu tidak tepat. Dia kata Allah Ta'ala tak perlu pada pengganti. Kalau Nabi SAW khalifah pada Abu Bakar, khalifah Nabi, betul lah sebab Nabi dah wafat. Tapi Allah hayyun la yamut. Jadi Allah Ta'ala tak perlu pada khalifah. Itu dia punya perbahasan yang besar. Baik.
Allah SWT menciptakan manusia dan mengurniakan ke atasnya nikmat yang banyak yang tidak boleh dihitung. Banyaknya nikmat kita ni, tak boleh nak kira. Allah memilih dari kalangan manusia itu para rasul dan menurunkan wahyu ke atas mereka dari langit untuk menjelaskan kepada sekalian manusia jalan-jalan kebaikan dan kebahagiaan. Kita tak mampu, tuan-tuan, nak melalui lorong yang benar selain daripada lorong wahyu daripada Allah Azza wa Jalla yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disambung oleh para sahabat, tabi'in, sampailah kepada kita hari ini. Alhamdulillah. Para rasul ditugaskan untuk mengajak manusia menyembah Allah yang Maha Esa dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, serta melaksanakan apa sahaja perintah yang diperintahkan oleh Allah ke atas mereka dan menjauhkan segala larangannya. Menggesa mereka agar bersegera melakukan kebaikan dan menahan diri daripada segala bentuk kemungkaran. Ada kerja Rasul, ajak manusia buat baik, larang benda mungkar. Selepas Rasul wafat, diganti oleh sahabat. Sampailah zaman kita ini, kitalah di antara orang yang bertugas membawa misi besar ini. Qala Allah Ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Dan ingatlah ketika kami merintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam, sujud penghormatan bukan sujud ibadat, lalu mereka sujud. Surah Al-Baqarah ayat 34. Dan ini apa yang telah diwasiatkan dan digesa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagaimana hadis. Nabi kata ittaqillah, kan? Baik. Kita berpindah kepada isu yang ketiga, al-wasiyatun khalidatun. Wasiat ini, pesanan ini adalah pesanan yang kekal abadi. Tak boleh tarik diri, tak boleh nak pergi mana-mana kita, sebab itulah jalan yang terbaik. Kalau kamu nak selamat, hendaklah kita ambil jalan takwa. Alangkah indah, comel, cantiknya hadiah yang telah dipersembahkan kepada kita oleh dua orang sahabat yang mulia ini, Abu Dzar dengan Muaz. Kerana hadis ini telah didengari oleh mereka daripada murabbi, pendidik, mursyid yang agung, iaitulah kekasih mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai nasihat dan peringatan untuk selama-lamanya untuk umat sekaliannya, kerana terkandung dalamnya kebaikan yang umum dan manfaat yang banyak. Dengannya akan terwujud serta terhasil kebahagiaan dunia dan di akhirat, dan dikabarkan dengan berita gembira mengenai nikmat di alam akhirat. Siapa dia bersifat takwa, selamatlah dia. Ini adalah wasiat yang amat penting dan agung yang mengandungi hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala dan memelihara hak hambanya. Maknanya yang pertama, kita kena jaga hak Allah, bertakwa. Yang kedua, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Mana dua-dua Nabi pesan. Kita kata atas bawah kiri kanan semua kena ada. Baik dengan Allah, baik dengan makhluk. Jangan kita baik dengan makhluk, tak baik dengan Allah, tak sempurna. Baik dengan Allah, tak baik dengan makhluk pun tak boleh. Baik para pelajar sekalian, kita berpindah kepada yang keempat, at-taqwa sabilun najah. At-taqwa sabilun najah. Takwa kepada Allah Azza wa Jalla adalah merupakan jalan kejayaan. Maknanya siapa dia nak berjaya, siapa dia nak bahagia, maka dia kena ikut lorong ini. Lorong mana? Lorong takwa. Petunjuk yang paling penting dan utama yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis ini ialah wasiat, pesanan agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, kerana takwa itu menghimpunkan segala kebaikan dan memelihara daripada segala kejahatan. Dengan takwa,
seseorang beriman itu berhak memperolehi beberapa perkara. Tuan-tuan boleh tanda di kitab. Kita kata kebahagiaan yang diperolehi bagi orang yang bertakwa. Yang pertama, letak nombor baru kita nampak poin sikit. Yang pertama, istahaqqal mu'minun at-ta'yid wal ma'unah. Yang pertama, orang yang bertakwa berhak memperolehi bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Siapa nak Tuhan tolong dia, siapa nak Allah Ta'ala bantu dia, nalah dia bertakwa, baru kita dapat pertolongan Allah. Kita jangan pergi minta pertolongan tu pertolongi. Tolongan manusia ni begitulah. Hari ni dia tolong, esok dia tarik. Hari ni dia sokong, esok dia lawan. Kan? Hari ni dia bantu kita, esok dia mengungkit. Maka kita betul-betul kita nak pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna Allaha ma'al ladhina attaqaw wallazina hum muhsinun. Inna Allaha ma'al ladhina attaqaw wallazina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan melakukan kebajikan. Suratul Nahli ayat 128. Itu yang pertama. Kelebihan yang pertama, kan? Maka kita ambil yang kedua. Kelebihan yang kedua, wa wa'adahum 'alaihi ar-rizq al-hasan. Kelebihan yang kedua, orang yang bertakwa Allah Ta'ala akan janjikan rezeki yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka yang bertakwa rezeki yang baik, wa makhrajan, jalan keluar, melepaskan mereka dari kesusahan, kesukaran dan kepayahan. Siapa dia susah, siapa dia hidup dia payah, siapa dia rezeki dia sempit, ittaqullah. Dalilnya firmanullah Ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Ayat apa ni tuan-tuan? Saya rasa bila dengar ayat ni ramai orang senyum. Kan? Dia ramai orang senyum sebab apa dia senyum? Sebab dia kata ayat ni sudah digantung di dinding di rumah dia. Allahu Akbar. Dua poster yang ada di rumah orang Islam ni. Yang pertama ayatul kursi untuk nak halau hantu. Yang kedua ayat ni, surah At-Talaq ayat 2 hingga 5 ni, nama dia ayat gantung yang kedua. Tuan-tuan tanda ayat apa ni? Ayat 1000 dinar. Siapa dia jual 1000 dinar kita pun tak tahu. Yang pentingnya gantunglah. Daripada duk gantung gambar penyanyi-penyanyi, pelakon-pelakon yang tidak memberi kesedaran kepada Allah tu, buat apa? Duk gantung gambar pemimpin-pemimpin pun tak apa jadi juga ni. Hari ni belah ni, esok belah ni pun jadi susah hati kita. Baik kita gantung ayat-ayat Quran daripada gantung cerita gambar-gambar orang yang belum tentu memberi kebahagiaan kepada kita. Baik. Allah kata apa dalam ayat ini? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari kesempitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan mengurniakan kepadanya rezeki dari sumber-sumber yang tidak diketahui. Mari je rezeki, ada je rezeki dah. Jadi kita kata yakinlah kita. Habis saya dah gantung ayat ni lama dah. Tapi rezeki macam tu juga, ayat ni bukan untuk digantung tuan, untuk dipertanggungjawabkan. Wa may yattaqillah, siapa dia takut Allah Taala buka pintu rezeki. Itu maksud dia. Kalau setakat gantung, baca pun tidak, faham pun tidak, macam mana nak meningkat rezeki? Yang ketiga, janji yang ketiga, hafizuhum min kaidil a'da. Letak nombor 3, dengan takwa Allah Subhanahu Wa Taala jaga mereka
daripada tipu hela musuh-musuh yang durjana. Tak kiralah musuh kita ni ada dua. Musuh yang pertama syaitan yang tak nampak. Musuh yang kedua syaitan kepala hitam. Kata orang itu syaitan manusia yang nampak. Dua musuh. Tengok ayat surah Ali Imran ayat 130. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Dan jika kamu bersabar dan bertakwa, kamu tidak akan dimudaratkan oleh tipu helah mereka sedikit pun. Mereka itu buat menentang Islam lah. Itu masalah kitanya. Berapa dah kita? 3. Satu lagi, yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kewajipan atau hak bagi dirinya untuk mengasihi orang yang bertakwa. Payah macam ni. Kalau nak tulis, kita kata orang yang bertakwa dikasihi oleh Allah. Itu tajuk yang mudah. Tajuk. Siapa dia nak Allah Ta'ala sayang kepada dia, naklah dia bertakwa. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kita tanda yang keempat ni, siapa yang bertakwa, dia akan mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Siapa bertakwa, dia berhak mendapat rahmat kasih sayang Allah. Yang kelima, siapa yang bertakwa akan mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Allah SWT mensifatkan dirinya bahawa dia berhak terhadapnya dan memberikan keampunan kepada orang-orang yang bertakwa. Firman Allah Ta'ala, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dan Allah, dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi keampunan kepada orang-orang yang beriman dan taat. Jadi Tuhan ni patut kita takwa ke dia, dan dialah berhak memberi keampunan kepada siapa yang dikehendaki. Itu yang kelima, orang bertakwa mendapat keampunan Allah. Apa lagi kelebihan takwa yang keenam? Ada satu lagi. Yang keenam, Allah jadikan mereka jiran-jiran, maknanya dekat hampir kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa nak duduk dekat dengan Allah pada hari akhirat, naklah dia bertakwa kepada Allah. Firman Allah Ta'ala, yang kelima tadi saya tak sebut ayat ni. Huwa ahlut taqwa tu surah Al-Muddathir ayat 56. Yang keenam, orang yang bertakwa menjadi orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Ta'ala surah Al-Qamar ayat 54 dan 55. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman dan sungai-sungai dalam syurga yang cantik. Bukan sungai macam kita air susu, kan? Di tempat yang disenangi. Inda malikim muqtadir, berada di sisi Tuhan yang maha berkuasa. Allahu Akbar. Bahagianya ahli takwa. Maka kita hendaklah berusaha menjadi orang yang bertakwa. Boleh ke tak boleh? Kena kata boleh, insya-Allah. Kita letakkan keazaman kita, letakkan semangat kita nak jadi orang bertakwa. InsyaAllah kita boleh. Kata di Tuhan saya, walaqad kasurat al-ayat wal ahadis. Terdapat banyak ayat-ayat Quran dan hadis yang menjelaskan kelebihan takwa dan bagaimana besarnya ganjaran takwa itu. Tidaklah menghairankan
Kerana takwa itu adalah jalan orang-orang yang beriman, akhlak para nabi dan rasul-rasul. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul, mereka itulah dia panggil orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Kalau tidak, tak layak dia jadi nabi, tak layak dia jadi rasul. Kita pun nak jadi hamba yang baik, kena jadi orang bertakwa. Kalau tidak, siapalah kita di sisi Allah Azza wa Jalla? Apalah nilai kita di sisi Allah? Semua benda malah belaka, takwa pun tidak. Allahu Akbar. Baik, para pelajar sekalian, firman Allah Ta'ala, ulaika allazina hadallahu fabihudahu muqtadih. Mereka, yakni nabi-nabi, itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Surah Al-An'am ayat 90. Dan wasiat Allah Ta'ala untuk hamba-hamba yang terdahulu dan kemudian, umat dulu ke umat kemudian ke, satu je wasiat. Sesiapa yang beramal dengan takwa pasti berjaya dan beruntung. Sebaliknya, sesiapa yang berpaling daripada takwa pasti binasa dan rugi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Dan demi sesungguhnya kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Ini wasiat ini kepada orang dulu dan kepada kamu sekarang dan semua orang yang akan datang lepas pada ini. Apa dia? Anittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir, tak mau takwa, maka ketahuilah sungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya kepunyaan Allah. Dan ingatlah bahawa Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Surah An-Nisa ayat 31-31. Baik, itu kelebihan takwa. Ada berapa tadi? Ada 6 faedah takwa. Nak murah rezeki, takwa. Nak senang hidup, takwa. Nak apa saja, nak keampunan, kasih sayang Allah, semuanya dengan sifat takwa. Baik, sekarang ni kita nak faham pula apa dia hakikat takwa. Hakikatut taqwa, apa hakikat dia? Para pelajar sekalian, tengok kita. Taqwa adalah satu kalimah yang mencakupi, dia panggil kalimatun jami'atun mani'atun, bahasa Arab. Taqwa itu satu kalimah yang mencakupi semua perkara yang telah didatangkan oleh agama Islam dari bentuk akal, akidah, ibadat, muamalat dan akhlak. Merangkumi. Kalau kata takwa itu dia masuk semua sekali. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Satu ayat ni, surah Al-Baqarah ayat 177, merangkumi sifat takwa yang begitu banyak. Tuan-tuan dengar. Tak sempat dah kita nak hurai satu-satu kerana masa kita terhad, jadi saya baca cepat-cepat. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat itu satu kebajikan. Akan tetapi sungguhnya kebajikan itu, albir itu ialah beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, sedekah maknanya, infak, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang
sahur dalam kesempitan, orang yang syukur dalam kesempitan, penderitaan dalam peperangan, tak. Dia was-sabirina fil ba'sa, dan orang-orang yang sabar. Masya Allah, betul tuan-tuan, sabar. Dia kena baca Arab juga baru jadi. Orang yang as-sabirin fil ba'sa, orang yang sabar ketika susah. Wad-dara wa hinal ba's, ketika susah, sempit, penderitaan dalam peperangan, semua sabar. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Yang ada kitab tu tulis makna sabar itu sabar. Baik, oleh yang demikian, takwa dalam makna ini bukanlah satu kalimah yang cukup setakat dilafazkan atau disebut saja atau didakwa oleh seorang bahawa beliau seorang yang bertakwa tanpa dalil. Tetapi sebaliknya, takwa adalah suatu amalan dalam mentaati perintah Allah yang berkekalan dan menjadi pengembelingan dalam kehidupan seorang insan mukmin, dan meninggalkan segala maksiat, dan memutuskan diri dari maksiat secara keseluruhannya. Maknanya takwa ni bukannya bercakap saja, bukan buah saja, tapi kita kena merealisasikan amalan yang baik dalam hidup kita, dan juga kita kena tinggalkan benda yang tak baik. Itu makna takwa. Golongan ulama salafus salih, dengar ni, salafus salih kata apa? Telah menjelaskan makna takwa dengan kata-kata mereka. Dia kata apa ni? Takwa itu ialah mentaati Allah tanpa melakukan maksiat padanya, mengingati Allah tanpa melupakannya, dan bersyukur tanpa kufur terhadapnya. Itu bahasa ringkas. Para salafus saleh juga telah beramal dengan kata-kata mereka itu dan beriltizam dengannya dalam waktu mereka bersunyian, khalwat makna sunyi, atau ketika berada di dalam khalayak ramai, dan dalam setiap keadaan dan urusan mereka demi melaksanakan perintah Allah dan menyahut seruannya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu takut pada Allah dengan sebenar-benarnya, jangan kamu mati melainkan kamu termasuk di kalangan orang-orang yang menyerah diri, betul-betul Islam. Maknanya kita kena takut Allah Ta'ala waktu hidup ni sampai kita mati. Surah Ali Imran ayat 102. Isu yang keenam, min kamalit taqwa, antara kesempurnaan takwa. Maknanya tadi kita sebut hakikat takwa itu semua perkara, dari sudut akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, yang kita tunduk pada perintah Allah, tinggalkan maksiat, maka itu nama dia takwa. Dia panggil kalimatun jami'ah. Sepatah ni semua benda baik masuk dalam tu belakang. Itu kaedah. Baik, untuk menyempurnakan takwa kita, bagaimana? Hendaklah kita menjauhkan daripada perkara syubhat, perkara yang samar, dan apa yang berbau dan disamari dengan yang haram dalam semua urusan, sebagaimana riwayatkan dalam Sahih Bukhari, famanittaqash syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Siapa dia berjaga-jaga daripada benda syubhat, sungguhnya dia telah membebaskan dirinya dan demi agama dan kehormatan dirinya. Jadi hadis ini kita dah bincang panjang dalam siri yang dulu, dalam bab menjauhkan diri daripada perkara haram dan syubhat. Termasuk dalam makna ini dengan membersihkan diri daripada banyak perkara-perkara yang harus, takut-takut terjatuh ke dalam perkara yang haram. Telah diriwayat oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadharan mimma bihi ba's. Tidak akan sampai seorang hamba itu ke peringkat orang-orang yang bertakwa sehingga dia meninggalkan perkara yang tidak mudaratkannya demi berjaga-jaga daripada perkara yang mudaratkannya. Benda ni tidaklah haram, tapi makruh,
tak elok, jadi kita tinggalkan. Takut jadi haram. Kita ni dah haram, kalau ada orang kata makruh, gomoh lagi. Kan, ini tidak warak nama dia, tidak takwa. Hadis ini Ibnu Majah riwayat daripada Atiyah bin Urwah As-Sa'di, kata di muhakkik dalam Sahih Ibnu Majah mengatakan sanaduhu dhaif. Baik, kata-kata ulama salaf lagi, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri kata apa? Ma zalatit taqwa bil muttaqin. Takwa itu sentiasa bersama-sama orang yang bertakwa selagi mana ia meninggalkan banyak perkara yang halal akibat takutkan terjebak dengan perkara yang haram. Jadi kalau benda tu samar lah, tak jelas halal haram dia, ada ulama kata haram, ada kata harus, maka kita ada kata halal, kita ambil yang berhati-hati. Waraknya tinggalkan. Ini dak kita ni. Asal ada orang kata khilaf gak, rempuh lalu. Khilaf, duk main khilaf. Akhir kali masuk atas haram. Nauzubillah. Baik, isu yang ketujuh yang terakhir dalam siri ini, dalam bab takwa, syarat tahakkuk at-taqwa. Syarat bagaimana kita nak merealisasikan, menghasilkan takwa. Makna dan faedah takwa tidak akan terhasil melainkan apabila seseorang Muslim itu memiliki ilmu mengenai agama. Tanda tuan-tuan. Yang pertama sekali kita kena ada ilmu. Agar menjauhi bagaimana untuk bertakwa, agar mengetahui bagaimana untuk bertakwa kepada Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut pada Allah di antara hambanya ialah ulama. Mana orang yang alim, yang beramal dengan ilmu dia, ini orang paling takut. Surah Fatir ayat 28. Lantaran orang yang jahil tidak mengetahui apa yang wajib ke atas dirinya dan apa yang wajib ke atas dirinya dan apa yang wajib ke atasnya untuk meninggalkannya. Yang demikian itu kerana ilmu adalah seafdal ibadat, jalan yang menyampaikan ke syurga, dan simbol atau lambang bagi orang yang inginkan kebaikan yang ada pada diri seseorang itu. Siapa dia nak baik, bermula dengan menuntut ilmu. Sabda Nabi SAW, fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum. Kelebihan seorang yang berilmu ke atas orang yang tak ada ilmu, kan? Atau orang yang pandai ibadat saja, ilmu tak ada, ke atas orang yang paling rendah martabatnya, seperti kelebihanku ke atas orang yang paling rendah martabatnya dalam kalangan kamu. Hadis ini dalam Tirmizi. Hadis yang sahih lagi, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sesiapa yang melalui satu jalan mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Hadis ini riwayat Muslim. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak beri kebaikan kepadanya, maka diberinya kefahaman dalam agama. Jadi para pelajar sekalian, tamaklah kita hadis yang ke-18, juzuk yang pertama, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Taala di mana saja kamu berada. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan ambil bahagian yang kedua. Nabi SAW sebut apa tadi? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maknanya kita akan masuk syirik yang ke-8, bertaubat daripada dosa. Dan juga akhlak yang baik. InsyaAllah. Maknanya satu hadis ini kita kena bagi dua. Satu bahagian telah kita bincangkan bab takwa, yang kedua bab taubat dan juga akhlak yang mulia. InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.